Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kita masuk di dalam satu bulan yang baru di minggu yang pertama. Mari bersama-sama kita menundukkan kepala kita masuk di dalam saat teduh. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini kami yang berada di rumah tetap bisa merasakan hadirat-Mu lewat ibadah online. Kami yang akan memulai ibadah online pada hari ini, berserah dalam tangan kasih-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah online yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Mari bersama-sama kita menaikkan rasa syukur kita dengan pujian. Dengan apakan ku balas kasih-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Engkau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Engkau hidup di dalamku, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku
bersyukur padamu selamanya. 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 Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas? Ya Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku mau menyembah-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita bersama-sama akan menjalankan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pendeta Stephen Paul. Jemaat yang terkasih, hari ini kita bersama-sama akan menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus hanya diberikan bagi jemaat yang sudah dibaptis dan sudah mempersiapkan diri. Karena Rasul Paulus mengingatkan kita dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita yang sudah mempersiapkan diri, di rumah kita sudah mempersiapkan minuman dan roti untuk bersama-sama menerima perjamuan hari ini. Kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunan daripada Tuhan, supaya Tuhan melayakkan kita untuk makan semeja dengan Dia. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Dan itu semuanya mengingatkan kami akan dosa dan pelanggaran kami. Betapa kami belum bisa Tuhan sepenuhnya mengasihi Engkau. Masih banyak hal yang kami lakukan yang mendukakan hati-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami menerima perjamuan hari ini, kami memohon kepadamu Bapa, ampunilah kami Tuhan, supaya kami dilayakkan untuk datang kepadamu. Tuhan, terimalah kami, pulihkan kami Tuhan, pulihkan relasi kami dengan Engkau, sehingga hubungan kami dengan Engkau menjadi baik kembali. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu Engkau bersedia mengampuni kami, dan kami akan makan semeja denganmu. Tuhan, terima kasih, dengarlah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat sekalian, pada malam waktu Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan sesudah itu Dia memecah-mecahkannya, mengucap syukur dan mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Kemudian Dia mengambil cawan yang berisi anggur dan mengatakan, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku.
Mari saudara, kita angkat roti dan cawan di tangan kita. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu, mengucap syukur karena kasih-Mu yang tidak ada habis-habisnya kepada kami. Kasih-Mu yang begitu sabar menghadapi kami. Kasih-Mu yang terus Tuhan membuka pintu pengampunan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami datang, kami akan menerima roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan anggur yang melambangkan darah Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami, sehingga kami semakin mengerti cinta kasih-Mu dan kami bisa meresponinya dengan benar, yaitu mempersembahkan seluruh hidup kami untuk Tuhan, untuk memuliakan Engkau. Tuhan berkati kami. Kami akan menerima roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memakannya dengan iman bersama-sama. Mari kita minum. Kita masuk di dalam doa ucapan syukur kita. Bapa, terima kasih. Kami sudah menerima roti yang melambangkan tubuh-Mu dan anggur yang melambangkan darah-Mu yang diberikan bagi kami Tuhan. Sebagai bukti cinta kasih-Mu kepada kami. Tuhan, pakailah hidup kami Tuhan, supaya kami memakai hidup yang sudah Tuhan tebus ini untuk membalas cinta kasih Tuhan, yaitu mengerjakan semua pekerjaan yang Kau inginkan kami kerjakan dalam hidup kami. Utuslah kami Tuhan sebagai pemberita kasih karunia dari Tuhan, supaya orang lain yang belum mengenal Engkau bisa mengenal Engkau dan mempercayakan hidupnya kepadamu, menyerahkan hidupnya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Tuhan, dengarlah doa kami. Kami siap diutus Tuhan, karena kami tahu setiap kali kami menerima perjamuan ini, ada berkat rohani yang besar yang Tuhan sertakan kepada kami. Ada kuasa yang besar yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami akan menjadi saksi-saksi Tuhan akan kasih dan pengorbanan-Mu, akan kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Utus kami Bapa, kepadamu kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita meresponi perjamuan kudus dengan membacakan hukum kasih. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita punya Allah yang luar biasa hebat. Kita mau selalu bekerja di ladang-Nya, kita mau selalu melayani Tuhan kita. Mari kita menyanyikan pujian, jangan lelah. Jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladang-Nya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Akan segalanya, ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari yang di rumah kita berdiri, kita menyanyikannya dengan gerakan. Bekerja di ladang
ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita, kita menyanyikan pujian tanpa syarat. Terkadang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kadang terasa sulit untuk dijalani. Namun satu hal yang kita ketahui, bahwa rencana yang terbaik semuanya datang dari Tuhan. Tetapkan hati kita, percaya selalu, tidak pernah goyah, setia dan beriman, berpusat kepada Kristus dan tidak pernah menyerah. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tidak akan menyerah, ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, ku tak mengerti, tetap berserah. Keyakinan di dalam hati, rencanamu yang terbaik, rencana yang
baik, semuanya datang darimu. Karena tangan-Mu Tuhan memurnikan hidupku, memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk bersetia tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku tetapkan hidupku untuk setia. Senangkan hatimu, melekat padamu, selalu ada di hatiku. Melekat padamu, oh Yesusku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu, Senangkan hatimu. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Kita bersyukur kita bisa mencapai bulan September ini. 感恩我们现在已经进入到9月， Kiranya Tuhan terus menjaga dan memimpin kita. 希望上帝仍然来引领我们， Dan Tuhan memberkati kita yang setia beribadah kepadanya. 并且上帝赐福于我们每个人。 Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk dalam doa. 在我们听到他的道之前，来我们一起进入祷告。 Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Bapa untuk semua berkat-Mu bagi kami. Sehingga kami bisa memasuki bulan September ini. 主啊，我们来到你的面前，使今天我们可以进入到9月，来到你的面前， Kiranya Tuhan Kau terus menjaga dan melindungi kami. 使您可以仍然的保护我们， Ingatlah akan kami Tuhan. 不断的提醒我们， Dan tolong kami supaya kami bisa menghidupi iman kepercayaan kami. 帮助我们，使我们可以将我们的信心给活出来， Agar kami tetap beriman kepadamu di dalam segala keadaan. 使我们可以在无论任何情况对你有信心。 Dan Tuhan menghidupkan persekutuan kami 你也使我们的小组 dengan saudara seiman yang lain. 跟我们彼此的兄弟姐 Kami 妹， bisa saling mendoakan 使我们可以相互祷告， sehingga kami semakin diteguhkan. 使我们可以相互巩固。 Terima kasih Bapa. 感谢主， Berkati firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama. 请赐福你的道， Dan Kau berkati juga kedua hamba-Mu. 也请你有高你的2位仆人， Tolong kami Bapa. 帮助我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名，我们祈求祷告， Amin. 阿门。 Firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus pasal yang kedua. 今天的道是来自于以佛所书第2章， Ayat 19 sampai 22. 从第19到第22节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, nanti Vivi dalam bahasa Mandarin. 我们先用印尼文来念读，然后再用中文。 Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru.
Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. 第19节，这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络得合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。 Kita akan bersama-sama membahas di bulan September ini apa yang menghidupkan persekutuan. 在这个9月，我们将一起学习是什么原因使这个小组可以成长。 Hari ini kita belajar dari Efesus pasal yang kedua. 今天我们从以弗所书的第2章。 Nah, untuk lebih memahami Alkitab yang kita bahas hari ini, mari kita lihat apa yang terjadi dalam jemaat Efesus. 使我们更理解我们今天要学习的这个经文中，我们来一起看以弗所书的这个百姓。 Di jemaat Efesus terjadi perpecahan. 在以弗所书的这里，发生了一个分裂。 Karena di dalam jemaat Efesus ada orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. 因为在以弗所书里面有犹太人和非犹太人。 Dua kelompok ini susah untuk disatukan. 那么这两组人呢，很难把他们结为一体。 Kenapa? 为什么呢？ Karena dalam benak orang Yahudi zaman itu telah tertanam satu konsep bahwa mereka adalah umat yang kudus. 因为当时犹太人就已经把这种概念生根在他们的头脑里面，他们就认为他们是一个纯洁的人， Umat pilihan Allah. 是一个上帝的选中的百姓。 Sehingga sulit bagi mereka untuk menerima orang di luar atau yang non-Yahudi untuk masuk ke dalam komunitas mereka. 所以这个呢，使他们很难去接受他们族群以外的人来去进入他们的这个族群。 Seorang penafsir Alkitab namanya William Barclay itu mengatakan tentang surat Efesus. 有一位人叫这个威廉，他曾经这么说，以弗所书的经文， Di dalam tafsirannya tentang surat Efesus dia mengatakan, 在他的这个以弗所书的解释中，他这样说过。 orang Yahudi punya kejijikan yang sangat besar terhadap orang kafir. 犹太人就是非常贬低那些外邦族的人， Mereka berkata bahwa orang kafir diciptakan Allah untuk menjadi bahan bakar neraka. 他们是这样说的：那些外邦人被上帝创造是为了要给那些进地狱的人去焚烧的。 Allah hanya mencintai Israel dari semua bangsa yang diciptakannya. 从上帝创造的所有种曲中，上帝只爱以色列的种族。 Orang Yahudi tidak diperbolehkan membantu seorang ibu kafir yang akan melahirkan. 犹太人不会去帮助这个正在要生产的这个妇女， Karena hal itu hanya akan membawa orang kafir lain masuk ke dalam dunia. 因为这个呢，使其他的外邦人可以进入到这个世界。 Jadi kalau ada ibu yang kafir yang mau melahirkan, jangan ditolong. 所以这里是说，如果有一个外邦族的一个妇女要生产，就不要帮助她。 Kalau ditolong nanti anaknya lahir selamat, tambah lagi orang kafir satu di 因为如 dunia. 果要帮助她的话，这样生产的话，就等于生下来这个又是一个外邦人，又增加一个外邦人 Maka 的 orang 数量。 Yahudi tidak diperbolehkan membantu ibu seorang kafir yang mau melahirkan. 所以说，犹太人不能去帮助正要产下的这个妇女。 Kalau seorang Yahudi menikah dengan orang kafir, 如果说一位犹太人跟一个外邦人结婚， maka keluarganya akan mengadakan upacara penguburan. 那么他的这个家庭呢，就会进行一系列的这个行为。 Karena kontak semacam itu dengan orang kafir dianggap sama dengan kematian. 因为他们认为，如果跟外邦族的人结婚的话，等同于死亡。 Dan orang Yahudi yang masuk ke dalam rumah orang kafir menjadi najis. 然后一位犹太人如果进入到外邦人的这个家里的话，那么他也会被脏污。
Jadi kalaupun orang Yahudi bersedia menerima orang non-Yahudi tentu dengan syarat-syarat tertentu. 所以说，如果一位犹太人想要去接受这个外邦人，那么必须要经过一系列的一个条件。 Orang kafir itu mesti mengikuti tata cara Yahudi seperti sunat dan hukum-hukum yang lain. 那么这个外邦人的话，必须要去履行这个人的这个遵法。 Maka ada tembok pemisah dalam bait Allah yang memisahkan tempat ibadah orang Yahudi dan tempat ibadah orang non-Yahudi. 所以说，这里说到在圣殿中呢，会有一道隔墙来区分这个犹太人和非犹太人。 Antara orang Yahudi dan orang kafir yang sudah diyahudikan. Artinya yang mengikuti tata cara Yahudi. 对于那些犹太人和那些外邦人，但已经变成犹太人的。 Tembok itu tingginya 3 hasta, yaitu 135 cm dan bertuliskan pelanggar akan dihukum mati. 这个墙的高度呢，大概在135厘米左右，然后那边有一个文字写着说，如果有人违反了，那么将会被判死刑。 Jadi kalau ada orang kafir masuk ke tempat ibadah orang Yahudi, hukumannya mati. 所以说，如果有一个外邦人来去通过这个墙的话，那么他就会被判死刑。 Saudara, konsep pemahaman ini telah menimbulkan persoalan dalam gereja. 那么这样的一个概念的话，已经对这个教会产生了一个非常剧烈的影响。 Sebab anggota jemaat di Efesus terdiri dari orang Yahudi dan orang yang bukan 因 Yahudi. 为以佛所书的这个王国里面呢，这个来自于犹太人和非犹太人来组成的， Sehingga muncullah perselisihan di antara mereka. 所以是产生他们两个之间的一个隔阂。 Itulah sebabnya Rasul Paulus di surat Efesus ini membahas tentang persatuan orang Yahudi dan non-Yahudi. 所以说，保罗在这个圣经中提到关于犹太人和非犹太人的一个结合在一起。 Paulus menjelaskan bahwa kita itu sudah disatukan di dalam Kristus. 保罗说，我们已经在基督里被结合为一体， Jangan ada pembedaan 不 lagi. 要把他们进行区分， Jangan ada tembok pemisah. 不再有这样的一个隔墙。 Maka di ayat 19 Paulus menuliskan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. 正也因此，保罗在第19节写道说：“这样你们不再是外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人。” Nah, ayat ini kita melihat bahwa kesatuan itu bisa terjadi. 那么我们在这里看到这样的一个团体结合为一体是可以产生的， Karena kita sama-sama warga kerajaan surga. 因为我们是基督的一体， Kawan sewarga. 我们是同邦， Jadi siapapun kita, bagaimanapun kita, 所以无论我们是谁，我们怎么样， kapanpun kita dilahirkan, 我们在什么样的一个环境下被生下来， dari suku atau bangsa apapun juga, 无论是来自于哪一个国家或哪一个种群， tidak masalah. 这些都没有问题， Karena kita sudah disatukan menjadi warga kerajaan 因为 surga. 我们已经被结为一体。 Maka saudara, karena kita kawan sewarga kerajaan surga, 所以说，正因为我们已经是结为一体的兄弟姐妹， berarti kita memiliki Tuhan sebagai raja atas hidup kita. 所以我们已经接受，我们已经有这样的国王，也就是说耶稣基督。 Karena yang namanya kerajaan pasti ada raja yang 因为 memerintah. 如果我们说到一个国王的话，肯定有一个王的， Jadi kita kawan sewarga kerajaan surga. 所以我们是一个同邦的一个兄弟姐妹， Maka kita harus mentuhankan Kristus dalam hidup kita 所以我们要敬拜他，在我们的生命中， sebagai pemimpin dalam hidup 我 kita. 们要相信他是我们引领我们道路 Saudara, 的人。 jika kita semua tunduk kepada Kristus, 因为如果我们向他低头， maka dengan sendirinya kita akan bersatu. 那么我们会自然而然的结为一体。 Satu karena kita punya satu kepala yang sama 之所以我们成为一体，因为我们有同一个国王， yang menarik semuanya menjadi satu. 他拉拢我们所有人成为一体。 Saudara, kebenaran ini saudara tidak boleh tidak ada dalam hidup kita. 那么这个点呢，必须要被实行在我们的生活中。 Maka Tuhan
satu-satunya raja atas hidup kita. 因此，这个上帝是我们唯一的真神， Maka jadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan atas hidupmu. 所以使耶稣基督成为我们生命中的国王。 Itu sebabnya sudah di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 mengatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. 这也正是说，因此我们要在生命中圣洁他。 Di dalam bagian ini mengatakan kuduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. 这里说我们要只要心里尊主耶稣为圣。 Jika ini ada di dalam hati kita, maka kita baru bisa bersatu. 如果这个有在我们心中，这个才得以我们团为一体。 Dan kita bisa bersatu karena kita mau menyangkal diri dan mengatakan tidak kepada diri kita. 我们能成为一体，是因为我们来自于内心，我们已经相信了这一点， Dan mengatakan ya kepada Tuhan. 并向上帝说：“是的，我要。 Kita mau menuruti Dia karena Dia pemimpin hidup kita. 我们要遵守他，是因为他是我们的引领者， Tuhan yang memimpin dan menguasai hidup kita. 是他引领我们的道路， Karena kita kawan sewarga kerajaan surga. 因为我们是这个上帝的国王中的兄弟 Yang 姐妹。 kedua dikatakan kita sama-sama anggota keluarga Allah. 第二点说，我们一起是国王的一个子民。 Nah, di sini umat Tuhan digambarkan sebagai satu keluarga. 这里比喻成把这个上帝的这个子民当成是一个家庭里面的 Ya, 成员。 dalam keluarga yang dipentingkan adalah keintiman. 所以在家庭成员里面，这里说到的是一个亲密感。 Ada satu relasi yang penuh cinta kasih di dalamnya. 这个成员之间是有一种爱。 Jadi saudara Paulus mengatakan kepada kita bahwa bukan hanya kita taat kepada Tuhan, 所以保罗说，我们不仅仅是要尊重上帝， tapi kita mesti mengerti cinta kasih kepada sesama. 但是我们也要懂得彼此之间的这种相互关照， Mengerti bahwa saudara adalah saudaraku dan aku adalah saudaramu. 懂得你的兄弟就是我的兄弟， Saudara, ini gambaran yang begitu penting, saudara. 这个是非常重要的一个概念， Yang menggambarkan satu relasi cinta kasih di dalam 使 keluarga. 我们可以懂得家庭里面的一种相互的这种爱。 Saudara, dalam keluarga ada rasa saling mengasihi, 在家庭成员里面有这种相互爱的这种感受， saling menjaga, 相互帮助、相互照顾、 saling memperhatikan, 相互关心、 saling menolong. 相互帮助。 Nah, saudara, ada kerelaan berkorban di dalam 在 keluarga. 家庭里面，甚至也有互相牺牲的这种。 Nah, saudara, keluarga itu seperti itulah yang Tuhan inginkan. 那么，上帝想要的家庭、家人就是这样。 Nah, saudara, keluarga yang indah bukan berarti keluarga itu tidak ada berselisih. 那么，一个完美、完善、善良的一个家庭，并不是代表没有争吵、争辩。 Perselisihan pasti ada, saudara. 各种的挣扎、争辩的话，肯定是有的。 Tapi yang lebih penting ada bagaimana cinta kasih dalam keluarga itu menguasai dibandingkan perselisihan yang 但是 ada. 最重要的是，如何这种爱的胜于超过这些争辩。 Nah, saudara, melalui gambaran keluarga inilah Tuhan mau menggambarkan satu kesatuan yang sejati. 那么，上帝也是想要借用这个家庭的这个比喻，来表示我们是团为一体的。 Saudara, dunia sudah dipecah-pecah oleh kebencian satu sama lain. 那么，这个地球呢，已经被各种的事情所分裂。 Bagaimana orang-orang dunia bisa melihat cinta kasih yang sejati? 处在这个世界的人是如何能看到这个爱呢？ Kalau keluarga Allah juga terpecah-pecah. 如果上帝国王里面的这个成员也都被拆分， Saudara, saya berharap kiranya setiap kita belajar bagaimana di dalam pelayanan dan kehidupan kita boleh mencerminkan satu keindahan keluarga. 那么我也是希望我们可以在小组里面、组团里面，我们可以彰显一个家庭里面的爱是什么样的。 Dengan demikian, saudara, kekristenan dapat menjadi contoh bagi dunia. 因此，这样的基督的话会成为属世界的其他的人来作为一个榜样。 Saya berharap gereja kita Tuhan pimpin untuk kita sama-sama bisa saling mengasihi.
我相信我也非常信任我们的教会可以变成这样的一个家庭。 Ini gambaran persatuan yang Tuhan inginkan. 这个就是上帝想要我们变成的一个模样。 Kita saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai satu keluarga. 我们相互照顾、相互关心，就类似于一个家庭。 Di mana Tuhan menjadi Bapa kita dan kita anak-anaknya. 再就是上帝成为我们的父亲，然后我们便是他的儿子。 Kita terikat di dalam satu persaudaraan yang begitu indah. 我们一起在这个兄弟姐妹的这个关系中成长， Seperti satu keluarga. 就像是一个家庭。 Saudara, selain itu di ayat 21 dan 22 Paulus mengatakan kita sama-sama bagian dari bait Allah. 然后在第20节和第21节中也提到说，我们是上帝国王中的一份子。 Yaitu tempat kediaman Allah. 那也就是说，上帝的圣殿中。 Saudara, dalam Korintus 1 Korintus pasal 3 itu bicara setiap orang Kristen itu disebut bait Allah. 那么在哥伦多前书这里有提到说，每个人其实是圣殿中的一部分。 Tapi dalam Efesus ini dikatakan seluruh orang Kristen itu digambarkan sebagai bait Allah. 但是在以弗所书这里说到的是，所有人是上帝的神殿。 Jadi setiap orang Kristen adalah setiap batu yang menyusun bait Allah. 所以说，每一个基督徒的人，也就是说来组建这个神殿的一份子。 Saudara, kalau dahulu orang-orang kafir beribadah dalam bait Allah secara terpisah. 那么，如果外邦人来去敬拜上帝，是被隔阂的。 Ya, seperti yang tadi kita bahas, dipisahkan oleh dinding pemisah. 就像刚刚我们提到的，是被一道隔墙被隔离。 Maka sekarang bukan saja tidak ada dinding 那 pemisah. 么这里不仅仅没有这道墙， Bahkan orang-orang non-Yahudi itu menjadi batu-batu penyusun bait Allah. 甚至那些非犹太人已经变成了这些组建上帝神殿的基石。 Jadi kita sama-sama bagian dari bait Allah. 所以我们是平等的，我们是等同的。 Maka saudara, jelas sekali Kristus sudah menghancurkan dinding pemisah itu. 因此，基督已经把这道墙给粉碎。 Maka Yesus tidak mau kita membangun dinding pemisah itu 因 lagi. 此，耶稣不想要我们再一次重建这道墙， Karena kita semuanya satu di hadapan 因为 Tuhan. 我们在他的面前就是唯一。 Tetapi seringkali saudara, gereja atau jemaat itu membangun kembali dinding pemisah itu. 但是往往教会自己本身呢，就会自建这道墙。 Dinding pemisah dalam gereja seringkali terjadi karena perbedaan bangsa atau suku bangsa. 教会里的这道墙，往往是因为不同的种群、 Perbedaan status ekonomi kaya dan miskin. 不同的经济地位， Perbedaan kedudukan misalnya majikan dan pelayan. 或许可能是不同的一个身份地位， Bahkan perbedaan aliran gereja. 甚至有的是因为这个教会的流派 Ada 产生的 perbedaan 分隔， usia juga, tua dan muda. 有的也是因为年龄的区分、 Perbedaan jenis kelamin laki-laki dan 性别 perempuan. 的区分、男女。 Saudara, kita harus waspada akan hal ini 所以，因此我们要特别的慎重小 dan 心。 selalu berusaha menghancurkan dinding pemisah 我们 itu. 必须要全心全意的去粉碎这道 Karena 墙， di dalam Kristus kita adalah satu. 因为在基督里我们是同一个人。 Di dalam Tuhan Yesus semua batasan atau tembok pemisah itu sudah dihancurkan. 在耶稣基督里，这道墙早已经被粉碎。 Semua yang ada di dalam Kristus adalah satu. 所有在耶稣基督里，也就是平等的、统一的。 Saudara, di dalam Alkitab ada beberapa ayat yang menuliskan hal itu. 那么在圣经解中，也有在几个部分也是提到了这样的一个概念。 Hari ini saya akan mengajak kita hanya melihat di Galatia dan Efesus. 那么今天我只会从以弗所书和加拉太书来去了解这个。 Kalau kita lihat Galatia 3 ayat 28. 如果我们在加拉太书第3章的第28节， Jadi dikatakan dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. 这里说，并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。 Efesus 2 14 sampai 19. 以弗所书的第2章14到第22节， Efesus 2 14 sampai 19.
从第14到第19节。 Ya, dikatakan karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya, yaitu kematian Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan suarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. 我们一起念读从第14到19节。因他使我们和睦，将两下合二为一，摧毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉怨仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，如此变成就了和睦。既在十字架上灭了怨仇，便借这十字架使两下归为一体，与神和好了，并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人，因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前。这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。 Tembok pemisah itu sudah Tuhan robohkan. 所以这道墙已经被拆毁、粉 Kita 碎， dijadikan satu tubuh. 我们已经被合为一。 Saudara, itulah yang Tuhan inginkan. 那么这个就是上帝所想要的。 Jangan lagi membangun tembok pemisah di antara kita. 我们不要再去创建这道墙， Karena kalau ada tembok pemisah, persekutuan kita tidak mungkin hidup. 因为如果有这道墙，那么我们的这个小组密切的关系也不会有。 Bagaimana kita membangun kesatuan itu, 那么 saudara? 我们是如何组建这样的一个和谐共谋呢？ Saudara, Alkitab mengatakan fondasinya Kristus. 那么圣经中写到说，基督的根基， Karena di ayat 20 dikatakan Kristus sebagai batu penjuru. 因为这里在20节中提到说，基督耶稣自己为房角石， Dan dengan firman yang diberitakan para rasul dan para nabi. 然后通过使徒和先知的传的这个道。 Jadi saudara, persekutuan yang sejati itu terjadi ketika kita sama-sama mentuhankan Kristus dan mentaati firman-Nya. 所以说，一个永恒的小组关系的话，是当我们相信主耶稣，并生活的在我们的生活中， Kita menjadikan Dia sebagai raja atas hidup kita. 我们把他成为我们生命中的国王， Kita mentaati Dia dengan melakukan firman-Nya. 我们遵守他，是因为而且我们履行了这个圣经中的。 Sehingga kalau ada perbedaan di antara kita, saudara, 因此使如果我们之间有一个区别， bukan ego kita, bukan pandangan kita, bukan keinginan kita yang ingin kita capai, 那么不再是我们的情欲，不再是我们的自私， melainkan kehendak Tuhan. 而是上帝所想要的。 Apa yang firman Tuhan katakan itu yang kita ikuti. 上帝所说的，在经文中所说的，也就是说我们要履行的。 Maka itu saudara, mari kita kembali kepada firman. 因此，我们要回到这个经文。 Jika kita kembali kepada firman, kita tahu apa yang harus kita 如 lakukan. 果我们回到经文，那么我们就肯定会知道我们必须要做怎么样的。 Dan kita bisa bersatu dengan setiap orang Kristen. 我们也是可以跟其他的基督徒合为一， Dan kita bisa bersepakat dalam banyak hal. 然后我们也可以在很多的事情方面，我们都可以团结。 Tapi jika kita tidak kembali kepada firman, 但是如果我们没有没有回到圣经中， maka kita akan sulit sepakat dan perpecahan mudah sekali terjadi. 那么我们就会很难妥协，很难团结。 Kita mesti hidup seturut dengan firman. 我们必须要活在圣经中。 Saudara, bulan Agustus yang lalu kita sudah membahas hal-hal yang mematikan persekutuan. 那么在8月份中，我们已经
提到了很多关于是什么原因摧毁了这个小组。 Ada yang masih ingat apa yang kita sudah bahas 有人 bersama? 还记得我们8月份提了是哪一些吗？ Di minggu pertama kita bahas apa? 在第一周我们提了什么呢？ Ya, susu ini ya, apa Su? Ya, betul. Lidah yang tak terkendali 这就是说我们的不能控制的这个舌尖， yang disampaikan pendeta Paul. 这个是来自于这个包的。 Minggu kedua temanya apa? 然后第二周是什么主题呢？ Oh betul. Egoisme 第二周呢，也就是说自私， yang mematikan persekutuan adalah egoisme 用来摧毁这个小组的成长的话就是自私。 yang dibahas oleh guru Injil Paulus Huang. 那么这个就是由保罗斯旺来提的。 Minggu ketiga kita membahas apa? 然后第三周是什么呢？ Betul, pembiaran dosa. 就是说我们把这个罪恶给活起来。 Kalau dosa dibiarkan, maka persekutuan akan mati. 如果我们忍让这个罪恶来产生的话，那么小组也会摧毁。 Ya, disampaikan pendeta Rusdi. 那么这个是由 Rusdi 这个牧师来去传道的。 Minggu keempat ada yang tahu? 然后第4周呢是什么呢？ Anak muda ini ya. Oh betul, iri hati. 对，那就是说一个偏心， Ya, karena disampaikan oleh guru ini Ivan. 这个是来自于一番的这个传道的。 Ya, jadi yang belum punya pacar jangan iri. 所以说，如果你还没有男女朋友的话，也不要有这种偏心。 Minggu lalu, minggu Nah, terakhir di Santo- bulan Agustus kita bahas apa? 那第5周我们又谈论的是什么呢？ Susu. Oke, memandang muka. 对，也就是说我们不能去偏待看待这个面貌。 Yaitu disampaikan pendeta Rudi. 这个是来自于陆地牧师来传道的。 Saudara, mari kita belajar dari firman lagi. 那我们一起再回到这个圣经， Ingat setiap firman yang sudah kita bahas bersama. 我们必须要记住、回忆起我们每课学习到的这个经文中， Sehingga kita bisa hidup seturut dengan firman Tuhan. 使我们可以活在经文中、圣经中。 Itulah yang menghidupkan persekutuan 这个 kita. 就是使我们的小组可以活起来， Karena kita disatukan oleh Tuhan. 因为我们是由基督使我们合而为一。 Maka saudara, Paulus sangat menekankan pentingnya persatuan di dalam gereja. 因此，保罗这边也是非常的重视一个小组是非常的重要，在教会里面。 Gereja itu adalah persekutuan orang-orang percaya yang di dalamnya tidak ada lagi pembedaan. 教会是唯一一个在它里面的这些人呢，是不再有一个区别，而是全部都是平等， Tidak ada tembok pemisah. 并没有一个隔离的墙。 Gereja adalah tubuh Kristus. 教会就是基督的身体， Semua anggota gereja, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, 在教会里面，无论是犹太人还是非犹太人， dipersatukan oleh kasih Kristus dengan darahnya yang kudus. 是因为耶稣基督的爱，他的血液使我们可以圣洁。 Maka gereja dipanggil menjadi alat Tuhan untuk menyaksikan kasih Kristus di tengah dunia melalui kesatuan 因此， mereka. 教会被上帝呼召，使他可以彰显上帝的爱。 Saudara, jika Kristus mati di kayu salib untuk memperdamaikan bukan hanya antara manusia dengan Allah, 兄弟姐妹，如果主耶稣在十字架上死亡，不仅仅是对于他和这个百姓的这个人类的一个合体， tapi antara manusia dengan sesamanya 而 juga. 是也是人与人类之间的这样的一个合体。 Saudara, mengapa kita masih memisah-misahkannya kembali? 那么，为什么我们自己又把它给区分了呢？ Jangan karena kita berbeda suku, 所以不要因为我们有不同的种族、 berbeda bahasa, 不同的语言、 beda budaya, 不同的这个文化， bahkan hanya karena berbeda denominasi gereja, kita menganggap diri kita yang paling baik. 甚至可能是仅仅因为不同的教会流派，使我们给区分， Dan yang lain itu tidak baik. 使我们认为我们是好的，别人就是不好。 Saya jangan ciptakan tembok 所以不要 pemisah. 造成去生成这样的墙， Karena itu sudah dilenyapkan di kayu salib oleh 因为这 Kristus. 些呢，全部都已经被十字架上被摧毁。 Kristus mati untuk kita, untuk menyatukan kita. 耶稣在十字架上已经为我们而死。 Jika kita masih membangun tembok pemisah di dalam gereja, 如果我们仍然在教会里面去创建这样的一道墙， itu sama saja kita menghina pengorbanan Tuhan.
那么这也等同于我们去贬低了、看低了上帝的对我们的牺牲。 Jangan ada lagi tembok 所以 pemisah. 不要再有这样的一个墙。 Saudara, iblis selalu berusaha membangun tembok-tembok itu. 各位，像这种魔鬼的话，他会想方设法的去创建这样的墙。 Tembok itu bisa berupa perseteruan, pemisahan, permusuhan. 这样的墙可以以不同的面貌来展示，可以是争辩，可以是战争。 Sehingga tidak ada damai sejahtera di antara kita. 因此，在我们每个人中间都不会有一个平稳安稳的心。 Saudara, di dunia ini banyak sekali permusuhan 各位，在这个世界上非常非常多的一个争辩争吵， yang membangunnya adalah iblis. 那些创建他、组建他的，也就是说魔鬼。 Iblis membangun tembok permusuhan antara orang kulit putih dan kulit hitam. 魔鬼搭建了这样的一道墙，使这个白人和黄种人、黑人进行了一个区隔。 Minggu lalu kita mendengar kisah Muhammad Gandhi yang ditolak karena dia mau pergi ke gereja orang kulit putih. 上周我们也有了解到这个甘地就是要了解基督的时候，他被驱于门外。 Iblis juga membangun tembok antara orang tua dan anak agar tidak cocok. 然后魔鬼也会建立这样的一道墙，使家长和孩子不能和平相处。 Antara suami dan istri agar tidak rukun. 夫妻之间也会使它产生一个争辩。 Antara gereja dengan gereja. 教会与教会之间，甚至也有这样的一个不安定的。 Itu kerjaan iblis. 这个就是魔鬼的施工。 Kalau sampai ada pemisahan di dalam gereja, 如果在教会里面有这样的一个区分， berarti kita sudah menjalankan misi iblis dalam hidup kita. 表明我们已经被套进了这个魔鬼的这个工作。 Saudara, dalam Yesus tembok itu sudah dirobohkan. 所以在耶稣里面，这样的一道墙的话已经被拆毁， Yang jauh menjadi dekat. 远处的已经变近， Yang bermusuhan menjadi rukun. 那些争辩的已经变得和谐。 Tugas kita adalah meruntuhkan setiap tembok pemisah yang dibangun iblis itu. 我们的任务就是我们要努力的把这些墙给摧毁， Sehingga damai sejahtera di dalam Kristus hadir di tengah-tengah kita. 使来自于主耶稣上帝的这个平稳安稳的心，可以在我们每个人的心中， Sehingga kita terus bertumbuh semakin serupa Kristus. 使我们可以以他的面貌来去成长， Dan kita memiliki persekutuan yang sehat. 使我们可以拥有一个健康的一个小组的成长， Yang sudah disatukan oleh Kristus. 是那个主耶稣已经把它合而为一的， Kiranya Tuhan memberkati kita. 使上帝可以祝福我们。 Mari kita masuk dalam 让 doa. 我们一起进入祷告。 Bapa, kami bersyukur kepadamu. 上帝主耶稣，感谢你， Karena Engkau sudah menyatukan kami Tuhan. 因为你已经使我们二为一， Dengan penebusan yang Kau berikan bagi kami. 你已经为我们赎罪， Tidak ada lagi tembok pemisah 再也没有隔离的墙， yang memisahkan kami, yang menghancurkan persekutuan kami. 区分我们之间，区分我们的小组。 Kami sudah disatukan oleh Tuhan. 我们已经被您主为一体， Karena kami warga kerajaan surga. 因为我们是你的国王的子民， Kami satu keluarga. 我们是一家人， Dan kami sama-sama bagian dari bait Allah. 我们是神殿中的一部分， Tempat kediaman-Mu Tuhan. 是您的所在。 Tuhan, kiranya Engkau memberkati gerejamu ini. 上帝，请求你赐福这位教会， Sehingga kami semuanya disatukan oleh kasih Tuhan. 使我们可以与您的爱被合而为一， Menjadi gereja yang menyaksikan kasih Tuhan. 成为一个可以展示你爱 Karena 的教会。 kami bersama-sama satu di dalam Tuhan. 因为我们在你的心中里面合而为一， Tidak ada perpecahan di dalam. 再也没有摧毁。 Tuhan berkati kami Tuhan. 感谢主， Jadikan kami saksi-saksi-Mu Tuhan. 使我们可以成为你的见证者， Sehingga orang dunia melihat kesatuan kami. 使属世界的人可以看到我们的团结， Mereka melihat Engkau hadir di tengah-tengah kami. 他们可以看到你在我们生命中展示， Dan mereka bisa melihat persatuan yang sejati 使他们可以亲眼所见一个 yang 永恒的， mendatangkan damai sejahtera. 使他们可以亲眼所见永恒的这个 Terima 安 kasih 稳。 Bapa, 感谢你 berkati kami. 赐福于我 Dalam 们， nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul dan juga
Vivi yang sudah menerjemahkannya. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi pedoman di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. So sekalian saya mengajak kita untuk berdoa beberapa pokok doa. Pertama kita doakan untuk pandemi yang saat ini belum berakhir. Kita berdoa bagi para pekerja medis yang bekerja di rumah sakit, klinik, yang menjalankan tugasnya melayani pasien, agar mereka diberikan kesehatan yang prima, kesehatan yang baik di dalam menjalankan tugas mereka. Dan kita berdoa supaya mereka Tuhan jaga supaya tidak tertular. Kita juga terus berdoa bagi pemerintah yang saat ini sedang berjuang mengatasi masalah pandemi ini dan juga memulihkan keadaan ekonomi di Indonesia. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami bersama-sama berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang berjuang untuk menolong para korban yang terkena COVID-19. Bagi para pekerja medis sebagai dokter, perawat maupun pekerja medis yang lainnya ya Tuhan. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi mereka di dalam menjalankan tugas mereka. Dan juga Engkau menjaga keluarga mereka ketika para pekerja medis ini pulang ke rumah. Kiranya mereka dalam lindungan dan pengawasan dan pertolongan daripada Tuhan untuk melindungi dan menjaga mereka. Dan kami juga terus berdoa ya Tuhan bagi pemerintah yang saat ini berjuang untuk mengatasi pandemi. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai. Dan kami berdoa supaya vaksin COVID-19 yang saat ini dalam uji coba, Tuhan juga yang memimpin segala sesuatunya sehingga vaksin ini boleh menolong para korban yang terkena COVID-19 ini dan juga mencegah penyebaran di Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa juga supaya Engkau memberikan bijaksana kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang strategis, memberikan stimulir di bidang ekonomi dan juga di bidang kesehatan. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai. Tuhan berkarya memulihkan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. So sekalian kedua, mari kita juga bersama-sama berdoa bagi jemaat Tuhan. Jemaat di gereja kita yang mungkin karena pandemi ini ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami kebangkrutan, atau juga omsetnya jauh menurun. Kita berdoa di dalam situasi yang sulit seperti ini, kita berdoa untuk mereka supaya mereka tetap teguh imannya. Dan Tuhan juga memberikan jalan keluar, memulihkan kehidupan ekonomi mereka. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa, kami juga teringat bagi jemaat-Mu. Di dalam situasi pandemi seperti ini, mungkin ada di antara mereka yang kehilangan pekerjaan, yang salarinya harus dipotong dengan jumlah yang cukup besar, yang usahanya omsetnya jauh menurun. Mungkin juga ada yang mengalami kebangkrutan. Tuhan, dalam situasi seperti ini kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau tetap menjaga dan melindungi mereka. Engkau mencukupkan kebutuhan mereka dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau yang mengetahui batas kekuatan mereka. Dan Engkau memulihkan kondisi mereka sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik.
Sehingga dalam situasi ini mereka tetap berharap bersandar dan Tuhan juga menolong tepat pada waktunya. Dengarlah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, pada minggu ini kami juga bersyukur, selain kami melaksanakan perjamuan kudus, kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian dari uang kami. Di mana berkat-berkat Tuhan tetap nyatakan di dalam situasi seperti ini. Dan ajarkan kami juga untuk senantiasa dapat memberi. Tuhan, terimalah persembahan perpuluhan kami, terimalah persembahan misi kami, terimalah persembahan ucapan syukur kami. Kiranya persembahan kami ini boleh Tuhan pakai untuk digunakan dengan sebaik-baiknya untuk pelayanan di tempat ini. Sehingga melalui uang kami, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan melalui pelayanan-pelayanan yang dikerjakan. Kiranya Tuhan, Engkau juga mencukupkan segala kebutuhan rumah-Mu di tempat ini. Dan kami yakin dan percaya kami memiliki Allah yang sanggup memberikan kebutuhan-kebutuhan kami tercukupi. Terima kasih Bapa, Engkau juga yang memelihara jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara sekalian, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara sekalian, telah dilaksanakan baptisan dan atestasi pada hari Sabtu 5 September. Kita mengucapkan selamat bagi para peserta baptisan dan atestasi. Dan juga saudara sekalian, kita terus doakan mereka. Nama-namanya tercantum di warta yang ada di channel ini. Kiranya kita terus doakan mereka supaya mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang mau melayani, yang hidupnya senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kita terus berdoa bagi mereka. Yang kedua, saudara sekalian, hari Jumat tanggal 11 September ada kebaktian penginjilan. Nanti akan diinformasikan kepada saudara sekalian melalui WA yang akan dikirimkan kepada saudara sekalian. Diharapkan saudara sekalian boleh menyediakan waktu hari Jumat tanggal 11 September jam 7:30 malam. Kita berdoa bersama-sama untuk pengabaran Injil baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dan bagi saudara sekalian yang mengikuti bimbingan pranika yang sudah mendaftarkan, nanti akan dimulai bimbingan pranika pada hari Selasa tanggal 8 September. Hari Selasa jam 7 malam. Bagi saudara sekalian yang sudah mendaftarkan diri, diharapkan saudara sekalian menyediakan waktu untuk mengikuti kelas bimbingan pranikah ini. Itu saja pengumumannya. Kiranya kita yang berada di rumah tetap terus mengikuti anjuran pemerintah. Kita tahu di Jakarta jumlah penderita COVID-19 makin hari makin bertambah, bukan makin berkurang. Diharapkan saudara sekalian tetap berada di rumah, keluar untuk kepentingan-kepentingan yang penting saja. Dan saudara sekalian terus menjaga kesehatan tubuh saudara sekalian, dan juga menjaga kebersihan tangan saudara sekalian dan tubuh saudara sekalian. Kiranya kita boleh mendukung anjuran pemerintah untuk mendukung pemerintah berperang melawan COVID-19. Tuhan memberkati kita semua. Amin.